شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita taufik dan keizinan serta kelapangan untuk berada pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka yang ke-697 cetakan yang berada bersama kita ini, iaitu cetakan Dubai, membincangkan tentang syubhah berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Wa amma khabaru Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma khabaru Musa alaihi salam. Adapun cerita berkaitan Nabi Musa ma'a qatilihi alladhi wakazahu, berserta dengan orang yang dibunuh oleh Nabi Musa dengan sebab Nabi Musa menumbuk dia. Tumbuk ni disebut ialah dia tumbuk dia wakaza yang tumbuk lakama di dada. Sekali tumbuk je bukan maknanya pembunuhan menggunakan alat tajam ataupun dengan niat untuk membunuh, tapi maknanya tujuan untuk mempertahankan diri dan melawan. Tiba-tiba kerana sebab tumbukan itu jadi mati. Faqad nassallahu ta'ala annahu min aduwihi, maka Allah Ta'ala menceritakan bahawa itu daripada musuhnya. Maka yang berlakunya antara Nabi Musa dan musuh. Bila musuh ni perbuatan itu, lawan atau tindak balas itu bukan perkara yang silap. Bukan orang tu orang yang tidak bersalah. Fa idza istasarahu apa nama ni fawakazahu Musa faqada alaih. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa menumbuknya lalu dia pun meninggal.
Kemudian kata di sini, waqala wa kana minal qibti alladhi ala dini fir'aun. Dan orang yang dibunuh itu, yang mati itu ialah daripada kaum Kipti yang berada atas agama Fir'aun. Wa dalilu surati fi hadha kullihi annahu qabla nubuwati Musa alaihi salam. Dan dalil berdasarkan surah berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam ini menceritakan bahawa itu semua berlaku sebelum kenabian Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kenabian Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita tengok apa nama ni, Nabi dalam itu disebut wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min aduwihi hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi. Nampak Nabi Musa masuk ke bandar, lalu didapati ada dua orang. Rajulaini yaqtatilani, dua orang lelaki sedang bergaduh. Hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi, seorang tu daripada Bani Israel, seorang lagi daripada min aduwihi, lawannya, musuhnya, iaitu kaum Kipti inilah, bangsa Kipti ini. Taghathahu alladhi min syihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaih. Lalu orang yang Bani Israel ini minta tolonglah daripada Nabi Musa, tolong bantu dia. Maka Nabi Musa tolong bantu dia, lalu ditumbuk, lalu mati. Qala hadha min amali syaitan. Lalu dikatakan ini, Nabi Musa cakap ini perbuatan syaitan ni, kerana aku bukan niat untuk membunuh ini. Maka setelah daripada itu, cerita setelah pada itu, ni kita boleh tengok cerita panjang ni dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas menceritakan kisah panjang Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa daripada awal dia hanyutkan oleh ibunya. Allah Ta'ala menyampaikan ke istana Fir'aun, sehinggalah seterusnya Nabi Musa dilantik. Okay. Kemudian seterusnya dikata di sini, maka yang berlaku itu sebelum Nabi Musa dilantik menjadi Rasul dan dilantik menjadi Nabi. Qala Qatadah wa kazahu bil asa. Dia pukul dengan asa. Asa ni makna tongkat lah. Jadi benda yang perbuatan Nabi Musa ni bukan perbuatan yang pada ghalibnya membunuh. Walam yata'ammad qatlahu, bukan dia sengaja untuk membunuh. Fa'ala hadha la ma'siyata fi dhalik. Maka di atas pandangan ini tidak ada maksiat pun, kerana berlaku itu bukan niat pembunuhan. Wa qawluhu, dan perkataan Nabi Musa, hadha min amali syaitan. Wa qawluhu zalamtu nafsi faghfirli, aku telah menzalimi diriku. Qala Ibn Jurayj, qala dhalika min ajli annahu la yanbaghi li nabiyyin an yaqtula hatta yu'mar. Kenapa dia sebut begitu? Dia sebut aku menzalimi diriku, ini perbuatan syaitan. Jadi Ibn Jurayj kata perkataan itu kerana Nabi Musa mengatakan tidak wajar bagi Nabi dia bunuh sehinggalah disuruh oleh Allah untuk bunuh. Jadi perbuatan dia mendahulukan daripada wahyu untuk membunuh seseorang itu, maka kerana itu dia menisbahkan dia telah menzalimi dirinya. Qala an-Naqash alam yaqtulhu an amdin muridanil qatli. Jadi dia kata tidak membunuh orang tadi dengan sengaja dan untuk bunuh. Wa innama wakazahu wakzatan yuridu biha daf'a zulmihi. Hanya saja Nabi Musa ni hanya tumbuk satu tumbukan yang dia ingin dengan tumbukan itu untuk menghalangkan kezaliman yang ingin dibuat oleh Kipti kepada Bani Israel. Qala wa qad qila inna hadha kana qablana, lebih-lebih dikatakan perbuatan ini berlaku sebelum kenabian. Wa huwa muqtadad tilawah, dan itulah yang dapat dipaham daripada ayat tilawah Al-Quran tadi. Bila kita baca ayat surah itu, kita dapat dua peristibat Nabi Musa ini, pemilihan Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul ini berlaku selepas pada itu. Wa qawluhu ta'ala fi qissatihi wa fatannaka futu, dan kami fatannaka futuna, kami fitnahkan, uji kamu dengan ujian. Ai ibtalainaka ibtilaan ba'da ibtila'in. Maksudnya kami uji kamu dengan ujian setelah daripada ujian. Qila fi hadhihi al-qissah wa ma jara lahu ma'a Fir'aun. Dikatakan ini berlaku pada kisah yang berlaku bersama Nabi Musa beserta Fir'aun. Wa qila ilqa'uhu fit tabut wal yami.
Dan kata sebahagiannya mengatakan ini pada menceritakan kisah dicampurkan Nabi Musa dalam kotak dan juga dalam arus ataupun arus air, itulah arus air sungai. Wa ghairi dhalika, dan selain pada itu. Wa qila ma'nahu akhlasnaka ikhlasa, kami suci kau sebagai suci, satu sucian atau penyucian yang sungguh. Qala Ibnu Jubair wa Mujahid min qawlihim fatantul fiddata fi dia ambil mana wa fatanna dengan makna akhlasnaka, kami sucikan, kami bersihkan. Diambil daripada perkataan orang Arab fatantul fiddata fi saya sucikan, saya bersihkan al-fiddah, apa nama ini, apa nama kita perak tu, saya sucikan perak dalam api. Macam biasalah proses logam-logam ni, macam mana kita nak bersihkan dengan cara panaskan pada api. Apa maksud fatantul fiddata finnar idza khallastahu, ataupun apabila kamu khallastahu, kamu menyucikannya. Wa aslul fitnati ma'nan al-ikhtibar, asal fitnah pada makna ialah ujian. Wa izharu ma batana, dan menzahirkan apa yang tersembunyi. Illa annahu istu'mila fi 'urfi syar'i fi ikhtibarin adda ila ma, namun dia gunakan pada uruf syarak. Fitnah ini menunjukkan pada ikhtibar, ujian, ada ila ma yakrah, ujian yang membawa kepada perkara yang tidak diingini. Perkara yang makna tidak diingini oleh diri dan juga nafsu, makna ujian yang dengan perkara yang susah, perkara yang pada jiwanya, pada nafsunya tidak kita ingin. Wa kadzalika ma ruwiya fil khabari sahih, begitulah juga kisah yang diriwayatkan pada hadis yang sahih, min anna malakal mauti ja'ahu, bahawa malaikat maut datang kepada Nabi Musa, falatama ainahu fafaqaha, lalu Nabi Musa pun falatama ainahu, dia pukul mata dia, tampar mata dia, fafaqaha, lalu jadi apa makna mata dia buta lah. Tercabut mata malaikat maut. Al-hadis. Ini hadis berceritakan tentang Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut untuk cabut nyawa. Dia marah, dia tampar sehingga tercabut mata malaikat maut. Laisa fihi ma yuhkamu bihi ala Musa, tidak ada pada perkara itu sesuatu yang kita dapat hukum kepada Nabi Musa AS bita'addi, dengan perbuatan dia menzalimi, lima la yajibu lahu, dan melakukan perkara yang tidak wajib. Idh huwa zahirul amri, kerana pada zahir perkara itu bayyinul wajhi, bayyinul wajhi itu perkara yang jelas wajah, jaizul fi'li, dan perbuatan yang harus. Lianna Musa dafa'a an nafsihi man atahu li itlafihi, kerana Nabi Musa telah menghalang dirinya, mempertahankan dirinya daripada orang yang datang kepadanya untuk mematikannya, menyebab itlafihi, menghapuskan dan mematikannya. Mana malaikat maut ni datang dalam rupa manusia, waqad tusuwira lahu fi surati adamiyyin, dan telah digambarkan, dirupakan malaikat maut dalam rupa seorang lelaki. Jadi rupa seorang lelaki ni malaikat maut, tapi malaikat maut ni berupa dengan rupa lelaki, surati adami, rupa anak Adam. Lalu datang, dia cuba nak mematikan, memusnahkan. Maka perbuatan Nabi Musa tu menampak lelaki tadi lalu tercabut matanya itu ialah hanya untuk mempertahankan diri daripada dicabut ataupun dimatikan. Fala yumkinu annahu alima hina idzin annahu malakul maut, dan tak mungkin bahawa Nabi Musa tahu ketika itu bahawa malaikat itu malaikat maut. Sebab itu antara disebut oleh para masyayikh, tak ingat saya, terlalu tak silap saya, antaranya Fadilatu Dr. Syekh Rushdi Al-Jabar, Syekh Rushdi Jabar di Mesir, antara muhadarah disebut kata antara khususiah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan para nabi lain ini, berbanding kita lihat kepada kisah-kisah yang Allah Ta'ala riwayatkan dalam Quran, Nabi Muhammad
datang malaikat, walaupun dalam bukan rupa malaikat, dia berupa dan rupa manusia, Nabi Muhammad boleh kenal. Dalilnya apa? Kisah hadis Jibril itulah. Datang lelaki kan bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara tu, Islam, iman dan ihsan. Nabi Muhammad terus boleh kenal dia walaupun dengan rupa manusia. Ini lain dengan yang berlaku kepada para nabi lain. Contoh Nabi Ibrahim, datang dhaif, tetamu dia kan, datang untuk menceritakan bahawa akan diazab kaum Sodom dan dia akan mendapat anak daripada Sarah. Lalu dijamu kan, dijamu dengan anak lembu. Nabi Ibrahim tak tahu. Nabi Ibrahim tak tahu bahawa yang datang itu malaikat, sehingga diberitahu bahawa mereka itu malaikat apabila mereka tidak sentuh jamuan ataupun hidangan yang dihidangkan tu. Jadi itu satu sama juga yang datang kepada Lut, lelaki-lelaki yang datang kepada Nabi Lut untuk memberitahu bahawa minta Nabi Lut dan orang beriman serta keluarganya keluar kerana tempat mereka akan dimusnahkan. Nabi Lut tak tahu kecuali selepas daripada itu. Jadi di sini samalah ceritanya apabila datang malakul maut dalam rupa anak Adam ni, rupa manusia. Nabi Musa tak tahu bahawa dia itu malaikat. Fala yumkinu annahu alima hina idzin annahu malakul maut. Fadafa'u an nafsihi mudafa'atan addat ila dhahabi an tilka surati allati tasawwara lahu fiha malakul mauti imtihanan min Allah. Maka Nabi Musa mempertahankan dirinya, menolak perkara yang menyebabkan sehingga membawa kepada hilangnya mata rupa manusia yang digambarkan kepadanya yang berupa dengannya oleh malaikat maut dengan tujuan ujian, sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala li Musa. Falamma ja'ahu ba'du, apabila datang dia lepas pada itu, wa a'lamahu Allah azza wa jalla annahu rasulahu ilahi istaslama, dan kemudian Allah Taala beritahu bahawa itu utusan Allah kepada Nabi Musa, malaikat yang Allah Taala utuskan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu istaslama, dia serah diri. Walil mutaqaddimina wal mutaakhirina ala hadha al hadith ajwibatun, dan bagi ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin ala hadha al hadithi, berkenaan hadis ini, ajwibatun, ada beberapa jawapan. Hadha asadduha indi, dan inilah jawapan yang paling teguh, paling kemas di sisi aku, kata Syekh Qadiyat. Antara hujah-hujah atau jawapan berkait dengan kisah Nabi Musa menampar malaikat maut ini, inilah yang paling kuat, yang paling teguh jawapan ataupun huraian berkaitan kisah itu sebagaimana yang disebut oleh Qadhi Iyad. Wa huwa ta'wilu syekhina Imam Abdullah Al-Mazari. Ini ta'wil guru kami Imam Abi Abdullah Al-Mazari. Jadi dinisbahkanlah kalam itu kepada gurunya. Menjadi adab lah kalau kita ambil kalam daripada seseorang, maka kita sebut pada siapa yang kita ambil kalam tu. Sebagai pertamanya kita menisbatu kebaikan ila ahlihi, menisbahkan al-khair al-fadl ila ahlihi, menisbahkan kemuliaan dan kebaikan kepada orang itu, dan dia ini jalan mendapat barakah dengan kita menyebut orang yang kita dapat manfaat ataupun faedah itu, moga-moga mendapat juga keberkahan daripada ilmu yang kita ambil daripada dia. Dengan itu menyebut dia juga sebagai doa kita. Kita sebagai pelajar ataupun murid, kita berdoa dengan sebut tu, maka kita berdoa kepada guru kita yang dengan jelah asbab kita mendapat ilmu yang Allah Ta'ala beri ni. Okay. Waqad ta'awwalahu qadiman, dan telah mentakwilkannya sejak dahulu lagi Ibnu Aisyah wa ghairuhu ala sakkihi wa latmihi bil hujjah, dengan bahawa kisah berkaitan dengan tampar, pukul dengan cara apa? Dia takwilkan bil hujjah, bukan tampar, bukan tampar dengan perbuatan, tampar dengan hujah, maknanya menempeleng dengan hujah. Maksudnya takwilkan perkataan wakaza itu bil hujah, maknanya melontarkan dan melemparkan hujah. Wa faqi ainai hujjatahu,
Okay. Dan juga tercabut mata itu samalah, mentakwilkan dengan makna dia melontarkan hujah. Bukan makna pukulan anggota jasad ni, bukan. Makna pukulan hujah kita panggil. Wa huwa kalamun musta'malun fi hadzal bab ma'rufun fil lughah. Ini satu kalam yang digunakan dalam bab ini. Bab kinayah dan majaz ini berlaku. Ma'rufun fil lughah, dan telah ma'ruf digunakan dalam bahasa Arab. Okay. Wa amma qissatu Sulaiman, selesai kisah Nabi Musa. Wa amma qissatu Sulaiman wa ma haka fiha ahlut tafasir min dhanbihi wa qawlihi. Adapun kisah Nabi Sulaiman dan apa yang dihikayatkan oleh ahli tafsir daripada dosanya dan firman Allah Ta'ala, walaqad fatanna Sulaiman, sungguhnya telah kami uji Nabi Sulaiman. Fa ma'nahu, maknanya ibtalainahu ay ikhtabarnahu, kami uji kepadanya. Wabtila'uhu, apakah ujian yang diberi kepada Nabi Sulaiman? Ma huki'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ialah kisah yang diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi SAW cerita bahawa Nabi Sulaiman ni sebut. Ini hadis ni. Dalam hadis tu diceritakan apa perkataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, la atufanna laylata ala mi'ati imra'atin aw 99 kulluhunna ya'tina bi farisin yujahidu fi sabilillah. Jadi Nabi Sulaiman dia kata gini, malam ni aku akan jima' 100 perempuan. Isteri dia lah, zaman tu tidak ada had isteri yang tertentu. Jadi dia kata, malam ni aku akan datangi dan setubuh dengan 100 orang isteri dan juga hamba-hambaku, 90 ataupun 99. On short pada rawi, sama ada 100 ataupun 99. Kulluhunna ya'tina bi faris, dengan tujuan setiap seorang tu akan melahirkan seorang pahlawan. Yujahidu fi sabilillah, mana pahlawan-pahlawan ini akan berjihad fi sabilillah. Jadi niatnya dia akan bersama isterinya, tujuan untuk melahirkan anak. Setiap seorang akan dapat anak yang akan jadi pahlawan tentera. Faqala lahu sahibuhu, maka berkata kepadanya oleh teman dia, wazir ataupun penasihat kepada Nabi Sulaiman ini, beritahu kepadanya, kul insya-Allah, wahai Nabiullah, katalah insya-Allah. Falam yakul, tapi Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidatun, maka antara ramai-ramai ini tidak hamil kecuali seorang. Ja'at bisyikki rajulin, datang pun beranak cacat, separuh lelaki saja. Beranak, lahir, anak tu cacat, separuh lelaki. Jadi katanya malam tu tak mampu cari seorang ni lah. Dia tak mampu kerana tak sebut insya-Allah tu. Dia kata dia nak bersama dengan 100 atau 90 seorang isteri. Sebab Nabi Sulaiman yang mempunyai kekuatan. Tapi kerana tak sebut insya-Allah, seorang je mampu. Bila seorang tu pun lahir pula, anak yang tak dekat, anak yang cacat. Qala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW dalam hadis tu Nabi sebut, walladhi nafsi biyadih lau qala insyaallah lajahadu fi sabilillah. Nabi kata, kalaulah Nabi Sulaiman kata insya-Allah, saya akan dapat setiap daripada mereka seorang pahlawan yang berjihad pada fi sabilillah, akan dapat sebagaimana yang dia diharapkan. Qala ashabul ma'ani, berkata ulama-ulama yang mentafsirkan makna-makna ayat ini, wasyikku wa huwal jasadul ladzi ulqiya ala kursiyihi. Jadi syikku rajulin, beranak seorang anak yang tak dekat ni, anak yang cacat ni, iaitu separuh manusia ni ialah jasad yang dicampurkan di atas kursi Nabi Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, kami telah uji Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyihi, dengan cara kami campurkan di atas kursinya jasad. Jasad mana? Jasad ni anak tu lah. Anak yang separuh daripada manusia yang tak hidup. Katanya matilah. Tapi maknanya keluar anak yang cacat, yang dicampurkan duduk atas kursi singgasana Nabi Sulaiman. Katanya ni perbuatan syaitan lah. Syaitan ambil anak tu, lalu
dia menyebabkan mati campurkan atas kursi Nabi Sulaiman. Tujuan untuk menggugat kerajaan Nabi Sulaiman. Ini sebelum Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala beri kepadanya, qala rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Beri kepada aku kerajaan yang tidak layak ada bagi orang lepas pada itu. Sehingga Allah Ta'ala lepas tu beri kekuasaan, dia menguasai kerajaan. Sama ada manusia, haiwan dan jin serta angin. Semua itu dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Sebab sebelum itu jin-jin yang jahat ni dia telah buat kacau, buat onar dalam kerajaan ni. Antaranya adalah dia ambil anak yang mati tadi, yang separuh tadi, dia letak atas kerusi Nabi Sulaiman. Jadi makna benda itu kita kata macam mayat lah. Mayat dia letak atas kerusi Nabi Sulaiman. Itu satu perbuatan untuk menjatuhkan dan menghinakan kerajaan seseorang. Jadi kerana itu Nabi Sulaiman pun minta supaya apa? Dia dapat kawal juga jin. Sehingga jin selepas pada itu tidak mampu lagi untuk buat apa-apa kecuali mereka semua akan takut, tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Okey. Dia itu jasad yang dicampakkan di atas kursinya hin urida alaihi, bila dibentangkan kepadanya, wa huwa uqubatu wa mihnatu, itu dia balasan dan juga cubaan kepada Nabi Sulaiman. Waqila, ada mengatakan bal mata, anak yang lahir cacat tadi mati, faulqiya ala kursiyihi mayyita, lalu dicampakkan di atas kursinya dalam keadaan telah mati. Waqila dzambuhu, wa alqaina ala kursihi jasadan. Jasad itu ada mengatakan ialah dosanya, hirsuhu ala dhalika wa tamanni, dan juga keinginan Nabi Musa dan juga cita-citanya itu. Wa qila li annahu lam yastathni limastaghraqahu minal hirsi wa ghalaba alaihi minat tamanni. Katanya kerana Nabi Sulaiman lam yastathni, tidak melakukan istisna. Istisna itu makna perkataan insya-Allah. Lam yastathni, Nabi Sulaiman tidak sebut insya-Allah. Kerana kesungguhannya untuk lobanya, hirs, untuk mendapatkan pahlawan jaguh yang dapat berjihad pada jalan Allah. Wa ghalaba alaihi minat tamani, apa yang dia ghalib ataupun menguasainya daripada sikap ingin untuk mendapatkan anak untuk berjihad fisabilillah. Waqila, ada mengatakan uqubatuhu an suliba mulkuhu. Uqubah dia, ujian ataupun balasan yang Tuhan beri, cubaan yang Tuhan beri ialah ditarik kerajaan Nabi Sulaiman. Wa dhanbuhu, dan dosanya an ahabba biqalbihi an yakuna al-haqqu li akhtanihi ala khasmihi, bahawa dia ingin dalam hatinya bahawa jadilah hak ataupun hak kerajaan itu dapat kepada akhtanihi. Akhtani makna apa? Kaum kerabat sebelah isteri. Maknanya seakan pada hatinya dia inginkan bahawa kerajaan ataupun tampuk ini diwarisi oleh kaum kerabat belah isterinya. Ala khasmihim, di atas lawan bagi mereka. Jadi seakan-akan dia cenderung hati kepada satu belah pihak daripada pihak yang lain. Waqila ukhidha bi dhanbin qarafahu ba'du nisaihi, ada mengatakan bahawa Nabi Musa ini dikenakan balasan atau cubaan itu dengan sebab dosa yang dibuat oleh sebahagian isteri. Dhanbin qarafahu ba'du nisaihi, dosa yang dibuat oleh sebahagian daripada isteri beliau, bukan dosa beliau. Wala yasihhu ma naqalahu al-akhbariyun, dan tidak sah cerita yang dinukilkan oleh golongan ahli-ahli cerita ini, min khurafatihim, daripada cerita khurafat mereka, min tashabbuhi syaitani bihi. Apa yang diceritakan bahawa syaitan ni min tashabbuhi syaitani bihi, syaitan ni dia berupa dengan rupa Nabi Sulaiman. Wa tasallutuhu ala mulkihi, lalu syaitan ini bila dia berupa Nabi Sulaiman, orang pun ingat dia Sulaiman, dia pun menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Wa tasarrufihi fi ummatihi bil jawri fi hukmihi, dan cerita juga ni, cerita ni karuk ni, khurafat ni mengatakan Nabi Sulaiman syaitan yang berupa dengan Nabi Sulaiman ini menguruskan atas kerajaan umat Nabi Sulaiman dengan cara zalim, bil jawri fi hukmihi, dengan zalim pada hukum. Li anna syayatina la yusallatuna ala mithli hadha, dan kerana apa mustahil perkara ini khurafat? Kerana syaitan tidak ada kuasa nak menguasai seumpama ini. Wa qad usimal anbiya'u min mithlihim, padahal
para Nabi ni telah maksum ke daripada sempurna. Okay. Jadi kisah ni mengatakan, ni cerita-cerita ni kalau kita lihat berkaitan Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Musa dan Nabi Sulaiman ni, kita akan dapati cerita atau riwayat Israiliyat ni sangat banyak, dan kebanyakan perkara itu tidak betul dan tidak benar. Dia menyalahi bagi akidah kita. Jadi cerita-cerita ni yang dibuat cerita oleh orang-orang barat ni kerana ini kitab-kitab mereka juga. Jadi syaitan ni dia kata berupa dengan rupa Nabi Sulaiman, maka orang ingat ke dia Nabi Sulaiman, maka dia pun mentadbir urusan Nabi Sulaiman dalam beberapa hari, katanya 40 hari lebih kurang begitu, sehinggalah Nabi Sulaiman ini ambil balik kerajaannya daripada syaitan yang berupa ini. Lepas itulah dia berdoa supaya Allah tak beri kekuasaan, dia dapat kawal syaitan juga ni. Supaya mereka ni tak boleh dah buat kacau, buat masalah dalam kerajaan dia nanti. Wa in su'ila, jika ditanya, lima lam yakul Sulaiman fi qissatil madhkurah, kenapa Nabi Sulaiman tidak sebut dalam kisah tersebut itu insya-Allah? Kenapa Nabi Sulaiman tidak sebut insya-Allah? Padahal penasihat dia sebut. Fa'anhu ajwibah, maka berkaitan dengan ini ada beberapa jawapan. Pertamanya, ahaduha maru ya fil hadits sahih, apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, annahu nasiya an yakulaha, bahawa Nabi Sulaiman lupa nak kata, wa dzalika liyanfudha muradullah, tujuan itu supaya terlaksana kehendak Allah, bahawa Nabi Sulaiman ni kehendak Tuhan bahawa tidak lahir anak daripada jima' itulah. Wathani, yang kedua, annahu lam yasma' sahibahu wa syughila anhu, yang kedua mengatakan bahawa Nabi Sulaiman tak dengar daripada teman dia tadi, penasihat dia tadi, dan dia sibuk daripada mendengar. Dia tak dengar. Jadi sebab itu dia tak sebut. Wa qauluhu, dan perkataan firman Allah Ta'ala, wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa Nabi Sulaiman minta dengan Allah, ya Allah kurniakan kepada aku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada bagi seorang pun lepas aku seumpama kerajaan ini. Lam yaf'al hadha Sulaiman AS ghiratan ala dunia. Sulaiman tidak buat dan tidak berdoa ini kerana ghirah, kerana dia sangat ghairah kepada dunia. Wala nafas biha, dan bukan kerana sebab nafasatan wala nafasatan biha, dan bukan kerana sangat ingin, sangat berkehendak kepada dunia. Walakin, tapi kenapa Nabi Sulaiman minta? Lakin maqsiduhu fi dhalik, tujuan Nabi Sulaiman minta itu, ala ma dzakarahul mufassirun, mengikut apa yang diceritakan oleh ulama tafsir, alla yusallata alaihim ahadun, supaya tidak ada seorang dapat menguasainya, kama sulita alaihi syaitan, sebagaimana dikuasai ke atasnya oleh syaitan, supaya tidak ada orang lain dapat buat kacau dalam kerajaan Nabi Musa, menguasai kerajaan Nabi Musa sebagaimana syaitan pernah ambil tempoh masa tertentu, dia berupa dan juga dia kuasai kerajaan Nabi Musa. Allazi salabahu iyyahu muddat imtihani, yang mana kerajaan Nabi Musa ni ditarik daripada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman ni ditarik daripadanya muddat imtihani, dalam tempoh ujiannya. Ala qauli man qala dzalik, ini berdasarkan pandangan yang mengatakan bahawa maksud ataupun cerita itu menceritakan tentang apa yang berlaku daripada syaitan ini berupa Nabi dengan Nabi Sulaiman, dan dia menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Dan kita maklum dah cerita itu bukan cerita yang sanad ataupun benar, datang dengan cara yang benar. Waqila, ada mengatakan bal arada an yakuna lahu minallah fadilah. Maksud doa Nabi Sulaiman ni bahawa dia nak ada baginya daripada Allah Ta'ala satu fadilah, satu kemuliaan, satu anugerah. Wa khassatun, dan satu khususiyah, yakhtassu biha kakhtisasi ghairihi min anbiya'illah, yang mendapat khusus dan kepadanya saja, sebagaimana dikhususkan sebahagian nabi-nabi Allah, wa rusulihi, dan para rasul, bi khawassa minhum, dengan perkara-perkara khusus yang Tuhan khususkan daripada Allah. Sebagaimana Nabi Musa dapat mendengar kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah,
Jadi ada para nabi ni ada khususiyah anugerah yang Tuhan beri. Maka Nabi Sulaiman pun minta Allah Ta'ala beri kepada dia khususiyah. Wa qila liyakuna dhalika dalilan wa hujjatan ala nubuwwatihi. Ada mengatakan supaya itu menjadi dalil dan hujjah ke atas kenabiannya. Kal ilanatil hadid li abihi Dawud alaihi salam, sebagaimana jadi lembutnya besi. Dilembutkan besi kepada bapaknya Nabi Daud alaihi salam. Wa alanna lahul hadid, Tuhan kata Nabi Daud ini kami lembutkan baginya besi. Sebab itu dia pandai dan dia boleh buat besi itu baju perang dan seumpamanya. Wa ihya'il mauta li Isa, dan menghidupkan orang yang mati kepada Nabi Isa. Wa ikhtisasi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah, dan memberi kekhususan, ikhtisas, kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan mendapat syafaah. Wa nahwu hadza, dan seumpama ini. Wa amma qissatu Nuh alaihi salam, adapun kisah Nabi Nuh alaihi salam, fadhahiratul udhri, maka zahir keuzuran, alasan itu, annahu akhadha fiha bitta'wil, bahawa Nabi Nuh ini mengambil dengan takwilan, wa zahiril lafzi, dan diambil zahir lafaz, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahlaka, dan Allah Ta'ala memusnahkan. Fatalaba muqtada hadzal lafz, maka Nabi Nuh pun minta zahir daripada nas itu supaya Allah Ta'ala musnahkan kaumnya, musnahkan kaumnya keseluruhannya. Okey. Fatalaba muqtada hadzal lafz wa arada ilma ma tuya anhu, dan diinginkan mengetahui apa yang tersembunyi baginya, min dzalika, daripada urusan itu. Lianna la annahu syakka fi wa'dillahi ta'ala, bukan kerana dia syak pada janji Allah. Fabayyana Allahu alaihi, maka Allah Ta'ala terang kepadanya, annahu laisa min ahlihi, bahawa anak dia yang tidak terselamat itu laisa min ahlihi, bukan daripada keluarganya. Bukan daripada keluarganya. Allazi wa'adahu binajatihim, yang mana Allah Ta'ala janjikan dengan terselamatnya mereka, likufrihi, kerana apa? Kenapa tidak termasuk anaknya tadi? Kerana sebab anaknya tadi kufur. Wa amalihi allazi huwa ghairu salih, dan amalan perbuatan anaknya yang tidak salih tadi. Qad a'lamahu annahu mughkun alladzina zalamu, dan Allah Ta'ala akan memusnahkan, Allah Ta'ala akan musnahkan orang yang zalim, iaitu orang kufur. Wa nahahu an mukhatabatihi, dan Allah Ta'ala larang bahawa Nabi bercakap dengan anak yang kufur tadi. Mukhatabatahu fihim wa ukhidha bihadha ta'wil, lalu dengan sebab inilah dia, dengan takwilan ini dia dianggap sebagai buat kesilapan. Wa utiba alaih, dan dicela atas kesilapan itu. Wa ashfaqa huwa min iqdamihi ala rabbih, dan dia minta kasihan belas daripada Allah Ta'ala, kerana dia telah mendahului Allah Ta'ala dengan memohon li su'alihi ma lam ya'dhan lahu fi su'al. Dia meminta kepada Allah perkara yang tidak dibenarkan untuk dia minta. Wa kana Nuhun fi ma hakahu Naqash la ya'lamu bi kufri banihi, dan Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana diceritakan oleh An-Naqash, dia tidak mengetahui tentang kekufuran anaknya. Ni kisah berkaitan Nabi Nuh ni. Nabi Nuh pada banjir besar kan. Allah Ta'ala cerita, hatta idza jaa amruna wa faratan nuru kun nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa. Jadi ahlaka ni musnah ahli keluarga lah. Allah Ta'ala suruh apa?
qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlak. Wa ahlak. Ahlaka ni ialah ahli keluarga. Saya terjemah dengan musnah. Ialah musnah tu musnah lah. Tapi di sini ataf kepada sebelumnya. Iaitu qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlak. Allah Subhanahu wa taala minta supaya bawa naik dalam kapal yang dia bina itu setiap daripada jenis haiwan berpasang-pasangan, jantan betina. Wa ahlaka, dan juga ahli keluarga kamu. Wa ahlaka. Jadi kerana sebab zahir ayat ini Allah Ta'ala sebut wa ahlaka dan ahli keluarga kamu, maka Nabi Ibrahim pun ajaklah sekali anak lelakinya, yang pada dia tidak tahu bahawa anak lelaki dia tu kufur, dan dia ajak sekali naik dan dia minta ampun juga. Qala rkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Ini adalah surah Nuh surah Hud. Boleh tengok dalam surah Hud alaihi salam. Dia apa? Wa nada fi dhulumat wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Maka Nabi Nuh panggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, marilah naik bersama kami dalam kapal. Wa la takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang kafir itu. Jadi isunya di sini ialah kenapa Nabi Nuh mengajak anak dia? Adakah di situ dia telah melakukan dosa? Ini ditafsirkan oleh ulama ni, bahawa Nabi Nuh ketika itu la ya'lamu bi kufri banihi, dia tidak mengetahui tentang kekufuran anaknya. Okey. Jadi itu alasan dan uzur pada kisah Nabi Nuh ini. Maka dari sebab dia telah meminta benda yang Allah Ta'ala tak beritahu dulu. Dia apa? Dia kata iqdamihi ala rabbih li su'alihi ma lam ya'dhan lahu fi su'al. Maka kerana itu dia merasakan dia melakukan kesilapan. Dia telah melakukan kesilapan, dan kerana itu dia dicela atas perbuatannya. Wa qila fil ayati ghairu hadha, dan pada ayat itu dikatakan takwilan selain daripada ini. Wa kullu hadha la yaqdi ala Nuhin bima'siyatin siwa ma dzakarna, dan ini tidak memberi faham ke atas Nabi Nuh melakukan maksiat selain daripada apa yang telah kita sebutkan itu, min ta'wilihi, daripada takwilan apa yang dia faham daripada arahan Tuhan, wa iqdamihi bisu'al, dan dia mendahulukan minta permohonan daripada Allah, fi ma lam yu'dhan lahu fiha, pada perkara yang tidak diberi izin kepadanya bagi perkara itu, wala nuhiya anhu, dan tidak dilarang pun. Jadi sekadar itu sajalah. Wa ma ruwiya fi sahih, dan selesai berkaitan dengan kisah itu. Seterusnya masuk kisah lain pula. Wa ma ruwiya fi sahih, cerita yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, min anna nabiyyan qarasathu namlatun, bahawa ada seorang nabi ni dia telah digigit oleh semut. Semut gigit dia. Fa harraqa qaryatan namli, lalu dia bakar satu kampung, satu kawang, satu kumpulan semut. Kerana seekor semut gigit, dia pun habis bakar satu kampung. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, an qarasatka namlatun ahrakta ummatan minal umami tusabbih, adakah kerana menggigit oleh engkau oleh satu ekor semut, lalu kamu bakar satu umat daripada umat-umat ciptaan Tuhan yang bertasbih? Jadi kisah ini kalau kita lihatnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang Nabi ni, seorang Nabi. Jadi sebahagian ulama mengatakan, ahli tafsir ataupun ulama yang mensyarahkan hadis menceritakan bahawa Nabi ini ialah Uzair. Nabi Uzair. Sebahagian mengatakan Nabi Uzair lah. Dalam ada tidak disebut nama, tapi sebahagian daripada ulama menceritakan bahawa ini berlaku kepada Nabi Uzair. Falaisa fi hadzal hadith, maka tidak ada pada hadis ini anna hadzal ladzi ata ma'siyatan,
dalam hadis itu tidak menyebut bahawa apa yang dibuatnya itu oleh maksiat. Hanya cerita bahawa Tuhan tegur, kata kerana seekor semut yang gigit kamu, habis kamu bakar satu kampung, satu kumpulan semut ini, adakah itu maksiat? Tidak sebut pun maksiat. Bal fa'ala ma ra'ahu maslahatan. Bahkan dia melakukan, Nabi ini buat apa yang dipadanya ialah kemaslahatan, wasawaban, dan perkara yang betul, biqatli man yu'zi jinsuhu, dengan membunuh sesuatu yang memberi penyakit, menyakitkan oleh jenisnya. Sekarang ni seekor semut betul lah gigit, dan nanti orang lain duduk kan, semut-semut lain gigit juga. Jadi sebagaimana seekor semut tu boleh menyakitkan, boleh menyebabkan jadi susah kepada orang yang duduk situ, maka dia bakar semua itu untuk menyelamatkan orang. Wa yamna'ul manfa'ata bima abahallah, dan dia nak menghalangkan manfaat yang apa yang Allah Taala haruskan. Okey. Ala tara, tidakkah kamu perhatikan bahawa anna hadzal nabi, bahawa nabi ini kana nazilan tahta syajarah, dia ni sedang duduk berehat di bawah pokok. Falamma adhathu namlatu, apabila telah menyakitkannya oleh semut tersebut, tahawwala birahlihi anha, lalu dia beralih dengan tunggangannya, birahlihi anha, daripada pokok itu, makhafata takraril adza alaih, dengan kerana bimbang berulang lagi kesakitan itu. Falaisa fima auhallahu azza wa jalla ilaihi, dan tidak ada pada perkara yang Allah Taala wahyukan kepadanya, ma yujibu alaihi maksiyah, perkara yang mewajibkan bahawa berlaku maksiat daripada pihak dia. Bal nadabahu, bahkan Allah Taala menggalak nadabahu ila ihtimali sabri, untuk dia tanggung kesabaran, wa tarki tasyaffi, dan meninggalkan membalas. Tasyaffi ni balas balik. Jadi kerana gigit dia balas balik, seakan Tuhan nak ajar, tak patut kamu balas balik, sepatutnya kamu sabar saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wala in sabartum lahu khairul lisabirin, kalaulah kamu sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Zahiru fi'lihi, kerana zahir perbuatannya, innama kana li ajli annaha adhathu huwa fi khassatihi, bahawa semut ini menyakitinya pada dirinya secara khusus. Fakana intiqaman li nafsi, maka itu dianggap sebagai balas balik untuk dirinya. Wa qata'a madarratin yatawaqqa'uha min baqiyatin namli hunaka, dan nak memutuskan mudarat yang disangkakan akan datang daripada baki-baki semut-semut yang ada di sana. Walam ya'ti fi kulli hadza amran nuhiya anhu, dan tidak ada pada setiap perkara ini satu perkara yang dilarang. Wa yu'assa bihi, dan dianggap maksiat. Wala nassa fi ma ahallahu ilaihi bidzalik, dan tidak ada nas pada apa yang Tuhan wahyukan kepadanya tentang itu dianggap maksiat. Wala bitaubati, dan tidak ada nas yang Tuhan suruh taubat. Wala bil istighfar minhu, dan Tuhan suruh minta ampun. Wallahu alam. Jadi kisah berkaitan dengan Nabi yang digigit semut lalu dibakar satu kampung, satu kumpulan semut ini, tidak ada di situ nisbah ataupun Tuhan kata maksiat. Hanya Tuhan tegur saja. Kenapa kamu, walaupun ni patutnya kamu sabarlah. Patut kamu sabar dan tahan. Jangan kamu bakar. Okay. Timbul soalan pula, bakar kampung semut ni macam mana? Ini syariat. Kita diharamkanlah kita buat kecuali benda itu terpaksa darurat dan perkara itu menyakitkan. Tidak ada cara lain kecuali dengan api. Contohnya serangga-serangga berbisa atau serangga-serangga yang memudaratkan lah. Adapun nak membakar dengan cara api itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan ni diceritakan ni, ini syariat sebelum pada kita. Ini syariat sebelum pada kita. Maka masing-masing para Nabi itu ada syariat yang khusus. Fa in qila fama ma'na qaulihi alaihi salatu wassalam. Apakah makna sabda Nabi, ma min ahadin illa alamma bi dhanbin aw kada illa Yahya bin Isa. Tidak ada seseorang pun kecuali ada akan terlintas dosa ataupun hampir buat dosa kecuali Sayyidina Yahya bin Zakaria. Aw kama qala alaihi salam, ataupun seumpama perkataan itu yang Nabi sebut, seumpama perkataan itu. Maka apa jawapannya? Okey. Tidak ada seseorang pun kecuali akan melakukan dosa ataupun hampir jatuh dalam dosa kecuali Yahya bin Zakaria. Apa jawapannya? Wal jawabu anhu ma taqaddama min dhunubil anbiya
allati waqa'at min ghairi qasdin. Itu jawapan samalah berkaitan dengan dosa-dosa atau kesilapan para nabi yang berlaku min ghairi qasdin, tanpa ada qasad keinginan, wa an sahwin wa ghaflah, dan berlaku dengan keadaan terlupa ataupun terlalai. Itu saja. Bukan makna mereka membuat maksiat dengan erti kata maksiat yang hakiki. Faslun fi makna qawlihi ta'ala wa 'asa adamu rabbahu faghawa. Wa ma takarrara fil Qur'ani wal hadith min i'tirafil anbiya bi dhunubihim. Ini fasal pada menyatakan makna firman Allah Ta'ala wa 'asa adamu rabbahu faghawa, telah mengingkari Adam akan Tuhannya lalu dia menjadi sesat. Dan apa yang berulang berlaku pada dalam Quran dan hadis dengan pengiktirafan para nabi tentang dosa-dosa mereka. Fa in qulta, jika kamu kata, fa idza nafaita anhum salawatullah alaihim adzunuba wal ma'asi, apabila kamu telah nafikan daripada para nabi ini dosa dan maksiat, bima zakartahu, dengan apa yang telah engkau sebut, min ikhtilafil mufassirin, daripada perselisihan ulama ahli tafsir, wa ta'wilil muhaqqiqin, dan takwilan ulama muhaqqiqin, fama makna qawlihi, maka apakah makna firman Allah Ta'ala wa 'asa adamu rabbahu faghawa, lalu Nabi Adam telah menderhakai Tuhannya dan dia tersesat. Apa makna itu pula? Wa ma takarrara fil Quran, dan apa yang berulang sebut dalam Quran dan hadis yang sahih, min i'tirafil anbiya bi dhunubihim, dengan pengakuan para nabi dengan dosa mereka, wa taubatihim, dan taubat mereka, wa istighfarihim, istighfar mereka, wa bukaihim ala ma salafa minhum, dan menangisnya mereka menyesali apa yang telah terdahulu daripada perbuatan mereka, wa ishfaqihim, dan kasihan belah mereka, wa hal yushfaqu wa yutabu wa yustaghfaru illa min syai'in azim, tidakkah diberi kasihan belah, diberi keampunan dan juga diberi permohonan ampun, taubat itu, kecuali daripada sesuatu perkara besar? Itu persoalannya. Okey. Fa'lam, maka hendaklah kamu tahu, waffaqanallahu wa iyyakum, mungkin Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita dan kepada kamu, an darajatal anbiya, bahawa darjat para nabi, fir rif'ati wal uluwi, pada ketinggian itu, wal ma'rifati billah, dan pada makrifat dengan Allah, wa sunnatihi fi ibadihi, dan sunnah mereka pada hambanya, wa izami sultanihi, dan juga besarnya sunnatihi, sunnah apa ni, sunnah Allah, sunnah ketetapan Allah terhadap hambanya, wa izami sultanihi, dan besarnya kekuasaan Allah, wa quwwati batshihi, dan kuatnya balasan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fima yahmiluhu 'ala al-khawfi, perkara yang mendorong para nabi ini untuk bimbang, yahmiluhum 'ala al-khawfi minhu jalla jalaluh, bahawa mereka rasa takut, bimbang daripada Allah Subhanahu wa taala, wal ishfaqi, dan rasa belah kasihan, minal muakhadhati, daripada mereka ini muakhadhah, dikira salah, bima la yu'akhadhu bihi ghairuhum, dengan perkara yang mungkin tidak dikira salah oleh selain mereka. Jadi kerana mereka ini makrifat, tingginya kedudukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ni tahu tentang Allah Subhanahu wa taala ni maha berkuasa, maha gagah dia, maha dia membalas mereka yang ingkar ini, mendorong para nabi ni takut dan bimbang dan rasa kasihan belah, takut daripada Allah Ta'ala mengira azab atau mengambil kesalahan mereka, yang mana perkara ini mungkin tidak dikira kesalahan oleh selain daripada mereka. Wa annahum fi tasarrufihim bi umurin lam yunhau anhu, dan para nabi ni pada pekerjaan mereka dengan perkara-perkara yang tidak dilarang, wala umiru biha, yang tidak disuruh, thumma ukhidhu alaiha, kemudian dikira bersalah di atasnya, wa utibu bisababiha, dan dicela dengan sebabnya, au hudhiru minal muakhadhati biha, ataupun diberi peringatan daripada dikenakan balasan di atasnya, wa atauha alal wajhi ta'wil, mana mereka datang melakukannya atas jalan takwilan, awis sahwi, atau jalan lupa,
au tazayyudin min umurid dunya mubaha, atau kerana berlebih-lebihan daripada perkara dunia yang harus. Khaifuna, mereka kesemua itu khaifuna. Wa annahum mubtada, khaifuna wa annahum fi tasarrufihim. Tengok situ wa annahum fi tasarrufihim bi umurin. Jadi wa annahum itu mubtada, khaifu tu khabar. Mereka itu khaifuna, bimbang, wajiluna, takut, wahya dhunubun bil idafati ila aliyyi mansibihim, dan itu dianggap dosa disandarkan kepada ketinggian kedudukan mereka. Wa ma'asin, dan dianggap kesilapan binisbati ila kamali ta'atihim, nisbah kepada kesempurnaan ketaatan mereka. La annaha kadhunubi ghairihim wa ma'asihim, bukan seumpama dosa-dosa selain mereka dan maksiat orang biasa. Fa inna dzamba ma'khudhu min asy-syai'id daniyil ar-radli, kerana az-zambu, lafaz zambun itu, perkataan itu diambil dari perkara yang rendah, perkara yang hina. Wa minhu, daripada mana kita faham ni? Ada perkataan bahasa Arab, antaranya penggunaan kalimah zam. Wa minhu dhanabu kulli syai'. Dhanab ni apa? Ekor, ujung, perkara hina, perkara yang akhir. Dhanabu kulli syai' ay akhiruhu, perkara yang akhir, perkara yang paling hina, paling akhir. Wa adhnabun nas, bila disebut dalam bahasa Arab adhnabun nas, apa maksud? Rudhaluhum, orang-orang hina di kalangan manusia. Faka'anna hadhihi adna af'alihim, seakan-akan perkara ini, kesilapan ini ialah sekurang-kurang perbuatan mereka. Ini perbuatan mereka hak paling kurang pun hak ni. Jadi perbuatan mereka yang lebih banyaknya, yang lebih berlaku ghalibnya ialah perbuatan yang baik-baik sahaja. Wa aswa ma yajri min ahwalihim, dan itulah seburuk-buruk perkara yang berlaku daripada hal ehwal mereka. Litathhirihim, kerana sucinya mereka. Wa tanzihihim, dan membersihkan mereka. Wa imarati bawatinihim, dan jadi imarah, ma'mur batin mereka. Wa zawahirihim, dan zahir mereka bil amalis salih, dengan amal salih. Mereka menyibukkan diri zahir dan batin dengan amal salih. Wal kalimit tayyib, dan kalimah-kalimah yang baik. Wa dzikrit tahir wal al-khafi, al-zahiri wal khafi, dan berzikir secara zahir dan secara khafi, tersembunyi. Wal khasyati lillahi ta'ala, dan rasa takut kepada Allah. Wa i'zamihi fis sirri wal alaniyah, dan mengagungkan Allah pada keadaan sir, tersembunyi, wal alaniyah, keadaan terang-terang. Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, itu para nabi. Jadi kedudukan mereka hanya perkara-perkara yang kita kata silap ataupun kesalahan yang kecil yang tidak dianggap dosa. Wa ghairuhum, adapun selain daripada mereka, manusia biasa, bukan nabi, yatalawathu minal kabair, mereka ni bergelimpangan, bergelimpangan ataupun dicemari dengan kabair, dosa-dosa besar. Wal qabaih, perkara-perkara hina. Wal fawahish, perkara fahsyat. Ma takunu bil idafati ilaihi hadhil hanat, apa yang disandarkan kepadanya daripada hadhil hanatu fi haqqihi kehinaan. Jadi apa yang nak disandarkan kepada para nabi daripada al-hanat. Al-hanat ni apa dia? Perkara-perkara keji lah. Perkara-perkara keji. Fi haqqihi, pada hak mereka, kal hasanat, seumpama kebajikan. Nampak? Apa yang berlaku, perkara-perkara yang pada diri Nabi ni dianggap perkara yang lekeh, perkara yang hina ini pada diri Nabi, yang mana mereka anggap sebagai dosa, kalau nak dinisbahkan kepada orang awam, itu kal hasanat, tidak dianggap dosa tapi dianggap kebajikan dan kebaikan pula. Kama qila, sebagaimana dikata, hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Ini satu konsep atau satu kaedah dalam kita nak memahami tentang ismatul anbiya, maksumnya para nabi. Ulama meletakkan kaedah ini mudah supaya kita jadikan satu prinsip dalam kita nak memahami cerita-cerita yang berkait dengan para nabi ini. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan bagi orang-orang yang baik, orang-orang baik buat kebaikan, masih dianggap sayyiatul muqarrabin, dianggap sebagai dosa atau kesalahan di sisi orang yang hampir.
Para nabi ni al-muqarrabin, mereka ni orang hampir yang dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala. Perkara-perkara yang pada diri biasa manusia ni, perkara baik dah. Tapi di sisi mereka masih dianggap satu kesilapan dan kesalahan. Contoh kita ambil contoh mudah lah orang, contoh untuk kita faham. Seorang tu sedekah. Sedekah apa? Sedekah dalam tabung masjid RM1 atau RM10. Sedekah dalam satu masjid kepada tabung masjid RM10. Okey. Di sisi orang yang kedudukan tinggi, contoh apa? Orang kaya, wakil rakyat, menteri. Lalu tabung depan masjid tu dia letak, kalau bagi kita RM10 letak tu maknanya okey lah. RM100 pun okey, RM2 ke RM3 ke RM5 okey. Mari menteri, orang yang kedudukan tinggi pada bangsa manusia ni lah, tiba-tiba dia letak sama RM1. Apa anggap? Padahal kebaikan tetap kebaikan. Tapi di sisi orang tu tak patut dia buat macam ni. Seakan dikira salah. Dikira salah, dikira tidak beradab. Dikira tidak beradab. Contoh kita katalah seorang yang nak mengemukakan hadiah kepada raja dan sultan. Kita rakyat kampung, kalau zaman dulu kan, nak hari kepeteraan raja sultan, orang kampung bawa lah. Yang bawa apa? Bawa yang ada beras, bawa beras. Yang ada pisang, bawa pisang. Yang ada kelapa, bawa tandan kelapa. Tiba-tiba menteri dia bawa benda sama, bawa tandan kelapa. Tidakkah tu dianggap satu kesalahan? Padahal benda baik tu. Kesalahan. Tidak layak bagi dia. Perkara-perkara yang orang biasa buat ni, dianggap benda itu bagi dia satu kesalahan. Tiba-tiba menteri besarnya, menteri rapat dia bawa apa? Bawa setandang kelapa juga. Bagi hadiah untuk pertabalan dan juga kepada hadiah kepada raja ataupun sultan. Nampak? Maka begitulah. Orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, kebaikan di sisi orang yang baik, di sisi mereka masih dianggap sebagai satu sayyiat. Ay yarawnaha, mereka melihatnya bil idafati ila aliyyi ahwalihim, kepada ketinggian ahwal kedudukan mereka, kasayyiat, seperti satu kesilapan dan kesalahan. Wa kadza al-isyanu, begitulah juga isyan, derhaka itu. Derhaka dengan maksud apa? At-tarku, meninggalkan, wal mukhalafah, dengan maksud menyalahi. Fa'ala muqtadal lafzati, dan mengikut apa yang dipahami daripada lafaz, kaifama kanat min sahwin, apa yang berlaku dengan sebab lupa, wa ta'wilin, dan ta'wilan itu fahiya mukhalafatun wa tark, maka itu dianggap mukhalafah dan tark. Ini apa dia? Wa asa adamu rabbahu faghawa, telah menderhakai oleh Adam akan Tuhannya. Jadi isyan di sini Qadhi mengatakan isyan dengan maksud dia itu mukhalafah dan tarkun, meninggalkan dan juga menyalahi. Jadi perbuatan dia meninggal apa? Meninggal perkara lebih baik, sahwi, terlupa. Wa qauluhu ta'ala ghawa, ghawa tu apa maksud? Ai jahila, dengan makna jahil. Anna tilka syajarata allati nuhiya anha, bahawa itulah pokok yang dia dilarang daripadanya. Dia tak ingat, dia jahil, dengan maksud dia tidak tahu bahawa itulah pokok yang dilarang. Jadi wa'asa adamu rabbahu faghawa, lalu dia jahil, dia tidak tahu bahawa itu pokok yang dilarang. Okey. Wal ghayyu, kenapa dalam bahasa Arab pun ghawa yang asal daripada al-ghayyu dengan maksud al-jahlu. Wa qila, ada mengatakan akhta'a ma talaba minal khulud idh akalaha wa khabat umniyatuhu. Jadi yang mentafsirkan ayat ini sebahagian menakwilkan dengan bahawa akhta'a ma talaba minal khulud, dia tersilap ma talaba minal khulud, dengan apa yang dia nak daripada kekal dalam syurga. Idh akalaha, apabila dia makannya, wa khabat umniyatuhu, dan akhirnya terhilang cita-citanya, tidak tercapai cita-citanya untuk dapat kekal. Jadi dia tersilap dan salah. Dia ingat ke makan tu dapat kekal, tapi sebaliknya tidak.
wa hadha Yusuf alaihi salam wa qad ukhidha biqaulihi li ahadi sahibai sijni. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kita berhenti di sinilah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wa hadha Yusuf alaihi salam. Ada soalan Ustaz Maaz? Tidak ada salam. Kalau tidak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa alim. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa alim. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil